A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul dalam segmen Voice Over Syarul Chapter. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda kisah seram. Harap anda terhibur. Dengarkan. Sudah hampir seminggu bidan Tok Piah meninggal dunia. Namun sejak itu jugalah pelbagai cerita yang kurang enak berlegar dalam kalangan penduduk Taman Seri Melo. Benar atau tidak memang susah untuk ditafsirkan, namun ramai mengaku pernah mengalami pengalaman yang menakutkan kebelakangan ini. Bidan Tok Piah ketika hayatnya cukup terkenal. Dia bukan sahaja dikenali sebagai bidan ibu-ibu yang bakal bersalin, malah dia juga pandai mengurut dan mengubat orang sakit. Pelanggannya pula bukan sedikit, malah ada yang sanggup datang dari jauh semata-mata ingin berubat dengannya. Walaupun usianya sudah menjangkau 80 tahun, namun kudratnya masih kuat dan bertenaga. Dia masih gagah melakukan pelbagai kerja, semuanya diuruskan sendiri. Apatah lagi dia memang tinggal sendirian kerana tidak pernah berumah tangga. Namun kematiannya yang mengejutkan menjadi tanda tanya penduduk di taman itu. Tok Piah meninggal dunia di sofa ruang tamu rumahnya. Mayatnya ditemui keesokan harinya oleh jiran yang kebetulan datang ingin berurut dengannya. Karya Taman Seri Melo bersama-sama membantu menguruskan jenazah Tok Piah, memandangkan tiada waris arwah yang dikenali dan dapat dihubungi. Namun selepas 3 malam arwah dikebumikan, timbul pula cerita kurang enak. Menurut beberapa orang pemuda yang biasa melepak di flat taman itu, lebih kurang pukul 1 pagi ketika asyik bermain gitar, tiba-tiba mereka ternampak seorang wanita berpakaian serba putih berdiri di tepi tangga flat tersebut. Mereka sangka wanita tersebut tersesat atau sedang mencari rumah seseorang. Rupa-rupanya sebaik saja mereka hampiri dan ingin bertanya, semuanya bertukar pucat lesi dan lari lintang pukang. Memang sah, wanita tersebut ialah Tok Piah. Kisah kedua pula apabila anak Cik Tun yang baru pulang dari kerja kilang mendakwa terserempak dengan Tok Piah di simpang masuk berdekatan jalan besar. Katanya Tok Piah berdiri berpakaian serba putih di bawah pokok ketapang berhampiran pondok menunggu bas. Sejak cerita tersebut tersebar, aktiviti penduduk Taman Seri Melo mula berubah. Jika dahulu ramai yang melepak hingga lewat malam di warung, tapi kini tidak lagi. Boleh dikatakan pukul 10 malam saja suasana sudah sunyi sepi, ibaratnya seperti taman yang baru dilanggar Garuda. Zira yang merupakan jiran sebelah rumah Tok Piah juga tidak kurang seriaunya. Dia pula tinggal berdua bersama rakannya Dayah. Malam tu pula Dayah sudah mula kerja shift malam hingga pagi, jadi terpaksalah dia tinggal seorang diri. Selesai menonton televisyen, dia melangkah masuk ke bilik. Sebaik merebahkan tubuh di katil, lantas dia cuba lelapkan mata. Puas dia bergolek ke kiri dan ke kanan, namun matanya tetap susah untuk lelap. Dicapainya telefon bimbit, lalu dipasangnya lagu-lagu kegemaran dengan harapan boleh membantunya segera melelapkan mata. Sedang matanya berkira-kira ingin lena, tiba-tiba telinganya menangkap satu bunyi pelik bersebelahan tingkap bilik tidurnya. Zira pasang telinga. Seret, 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 seret. Bunyi seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kasut. Tubuh Zira tiba-tiba berpeluh, jantungnya berdebar kencang. Dia amati bunyi tersebut sambil merapatkan telinganya di tepi tingkap. Memang sah, dia kenal sangat bunyi tersebut. Itulah bunyi bidan Tok Piah kalau berjalan. Memang sifatnya berjalan sambil menyeret kasut kerana kakinya agak tempang sedikit. Tubuh Zira sudah basah bermandi peluh. Ikutkan hati ingin sahaja dia mengintai dari celah tingkap untuk melihat apa yang ada di luar, tapi dia batalkan niat. Takut kalau apa yang dilihatnya nanti di luar jangkaan. Tak pasal-pasal lain pula jadinya. Bunyi tersebut semakin lama semakin kuat menghampiri. Akhirnya bunyi tersebut betul-betul berhenti di tepi tingkapnya. Jantung Zira seperti disentap keluar dari tubuh. Lantas dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun bacaannya tunggang langgang, hampir subuh juga baru Zira dapat melelapkan mata. Kisah tersebut tidak mahu dikongsinya bersama Dayah
takut kalau Dayah pula berasa seram jika tinggal sendirian nanti. Keesokannya, dia mendengar cerita kononnya malam tadi Tok Piah pulang ke rumah. Cerita tersebut disahkan oleh seorang pemuda yang kebetulan menghantar teman wanitanya pulang. Katanya, ketika lalu di tingkat 3, dia terserempak seorang wanita tua yang ingin membuka kunci di pintu rumahnya. Dia lantas menawarkan diri untuk membantu. Namun sebaik saja wanita itu menoleh, dia terus rasa seperti hendak pingsan kerana wajah wanita tersebut amat menakutkan. Sudahlah dipenuhi bisul dan danah, baunya pula cukup busuk sehingga tekaknya loya nak muntah. Rambutnya putih menggerbang, tak terurus dan pakaiannya pula dipenuhi lumpur. Ketika itulah dengan tidak semena-mena wanita itu mengilai panjang dan hilang daripada pandangan. Pemuda yang terkejut itu terus pingsan di hadapan rumah Tok Piah. Nasib baiklah beberapa orang pemuda yang ingin pergi bekerja pagi tadi terserempak dengannya. Kisah hantu Tok Piah bergentayangan di Taman Seri Melo terus menjadi buah mulut. Akhirnya seorang ustaz dipanggil untuk memulihkan keadaan di situ. Hampir setiap malam penduduk membaca Yasin dan tahlil di surau flat tersebut untuk disedekahkan pada arwah Tok Piah. Menurut Ustaz Fikri, apa yang dilihat penduduk selama ini adalah jelmaan belaan Tok Piah. Memang selama ini belaan itulah yang banyak membantunya membidankan wanita bersalin dan mengumbat orang sakit. Cerita tersebut tersebar luas. Patutlah selama ini bila selesai membidankan ibu-ibu yang baru lepas bersalin, Tok Piah akan meminta uri bayi tersebut. Alasannya biar dia saja yang mencuci dan menanam uri tersebut. Tetapi hakikatnya uri tersebut dijadikan jamuan untuk belaannya. Seperkara lagi perangai Tok Piah yang pelik. Dia langsung tidak mahu bertentang mata dengan sesiapa yang bertembung dengannya. Jika bersembang, dia lebih banyak tunduk dan tidak mahu berbual panjang. Hampir 2 bulan juga keadaan di Taman Seri Melo pulih seperti sedia kala. Walau bagaimanapun, penduduk di situ masih tidak berani keluar malam walaupun cerita bidan Tok Piah sudah tidak kedengaran lagi. Zira pula masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Kini setiap malam jika tinggal seorang diri, dia akan memasang alunan ayat-ayat suci Al-Quran di biliknya. Baginya itu sahaja cara yang mampu mendamaikan jiwa dan menghindari rasa takut dalam dirinya. Assalamualaikum. Saya seorang pelajar di sebuah kolej yang baru dinaik taraf jadi universiti. Saya nak cerita pasal benda yang jadi masa kali pertama saya masuk rumah sewa ni sampailah sekarang. Dari semester 1 lagi, saya dah duduk rumah sewa sebab saya malas nak duduk asrama. Rumah sewa saya atas bukit, kawasan perumahan baru dan 2 tingkat. Bagi saya selesa sebab besar dan ada tandas di semua bilik. Tapi sewa bulanan memang mahal. Rumah ni memang kosong, tak ada apa-apa perabot langsung termasuk katil. Tidur kami hanya beralaskan toto. Saya dapat bilik utama. Masa mula-mula masuk rumah ini, memang saya dah rasa seram sejuk sebab saya boleh nampak dan rasa kalau ada benda makhluk halus. Lagipun sini kawasan perumahan baru, tak banyak orang lagi waktu tu. Boleh kata setiap malam anjing akan menyalak depan rumah kami. Bukan setakat depan rumah, tapi dekat belakang rumah pun ada. Bukan seekor, tapi banyak. Tambah pelik lagi, anjing selalu menyalak dekat rumah ni je. Nak dijadikan cerita, hari pertama saya masuk tidur macam biasa. Tak ada apa-apa gangguan lagi. Tapi lepas selang 2-3 hari, saya dah mula rasa, dah mula nampak macam-macam. Benda pertama saya nampak dalam rumah ni waktu saya nak tidur. Mungkin dalam pukul 12 malam, saya nampak ada benda terapung atas badan salah seorang kawan sebilik saya. Nampak macam lembaga besar terapung betul-betul atas kawan saya ni. Waktu tu saya dengan dia tidur berjarak 1 tilam. Tilam tengah-tengah kami kosong sebab kawan sebilik saya yang lain balik kampung. Bila nampak lembaga tu, saya jadi seram. Jantung saya berdegup kencang bagai nak pecah. Tapi saya tak cerita dekat sesiapa sebab saya tak nak takutkan orang lain. Saya tahu mesti ada yang jenis penakut, jadi saya diam-diamkan dulu. Pernah juga saya nampak ada benda bertenggek dekat atas almari kawan saya. Saya terdiam, tak mampu nak kata apa. Bila semester baru, saya tukar bilik. Saya pindah bilik hujung sekali. Tempat saya dekat dengan tandas, jadi biasalah saya akan dengar orang keluar masuk bilik air. Pukul 3 pagi, saya dengar bunyi orang buka shower mandi dalam bilik air, siap nyanyi mendayu-dayu. Bila saya tengok, semua kawan saya tengah nyenyak tidur di tempat masing-masing. Ada
Ada satu hari waktu cuti semester, rancangan saya nak balik rumah sekejap sebab nak ambil beg baju untuk bawa balik kampung. Saya balik dengan seorang kawan saya. Agak-agak hampir sampai rumah tu, kami dah rasa tak sedap hati, tapi masing-masing diamkan diri. Malam tu kami duduk di ruang tamu sebab rumah kosong, orang tak ada. Sambil makan kami bersembang, tiba-tiba terdengar bunyi macam ada orang buka pintu pagar. Bunyi memang kuat, padahal kami dah kunci pagar semua. Sebab keadaan macam tu, kami tidur atas. Kawan saya tidur awal. Saya belum tidur lagi sebab nak kemas beg. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang berlari dekat balkoni. Lepas tu dengar bunyi tapak kaki orang naik tangga ke bilik yang kami tidur. Bunyinya macam hentak kaki dengan kuat dekat tangga. Lama bunyi tu. Saya risau sebab hanya kami berdua dalam rumah tu. Saya fikir yang bukan-bukan, tapi nak buat macam mana? Saya buat macam tak ada apa-apa dan terus cuba tidur. Esok pagi saya kemas baju. Dah siap, kami terus keluar dari rumah walaupun tiket tren lagi 2 jam. Lama-lama saya tak tahan duduk bilik tu. Saya tidur dekat ruang tamu bawah sampai sekarang. Saya ingatkan akan kurang sikit jelmaan makhluk tu, tapi lagi teruk adalah sebab perabot dalam rumah ni tak lengkap. Jadi saya boleh nampak ruang sampai ke dapur. Paling seram sekali bila saya nampak benda tu dekat meja makan. Waktu tu saya tidur atas sofa. Sofa ni memandang ke arah meja makan. Memang terkejut sebab saya ternampak makhluk berbaju putih, rambut panjang tengah duduk dekat situ. Nasib baik dia pandang belah sana, bukan belah saya. Kalau tak, saya tak tahu apa akan jadi dekat saya. Ada juga satu hari saya nampak lembaga tinggi dan besar. Bentuknya macam orang tengah perhati dekat tingkap dapur. Lama dia duduk situ. Dia macam tenung dekat ruang tamu, tempat saya tidur. Saya rasa tak mungkin orang sebab memang besar, lagipun belakang rumah tu gelap dan sunyi. Mana ada orang lalu lorong belakang rumah tu? Hantu raya ke? Pernah saya nampak kepala terbang. Ada orang panggil penanggal. Malam tu dalam pukul 8 malam, saya baru balik dari kedai runcit. Bukan malam sangat. Saya nampak benda tu depan rumah jiran saya. Sekali pandang ingat orang, jadi saya tak kisahlah. Kali kedua pandang dia terbang. Terus saya lari masuk rumah. Satu lagi, saya baru balik dari kedai makan dalam pukul 9 lebih macam tu. Tiba-tiba saya ternampak makhluk berbaju putih, rambut panjang, tunggu depan pintu rumah. Saya terpaksa buat-buat tak nampak untuk buktikan saya kononnya tak nampak dia. Saya pusing keliling taman perumahan. Saya sanggup tak masuk rumah sebab saya tak nak lalu sebelah dia. Lama-lama saya dah tak larat nak pusing, rasa nak balik rumah, tapi dia masih ada lagi. Saya terpaksa tabahkan hati buat macam tak ada apa-apa. Saya letak motor betul-betul sebelah dia. Saya turun lalu buat macam tak nampak dan tak perasan dia. Lepas tu terus kunci pintu rumah. Muka macam tak ada apa-apa, tapi jantung dah berdegup kencang macam baru lepas maraton. Kami dapat cuti 2 minggu lepas habis semester pendek. Saya dan kawan saya, kami orang yang terakhir balik. Kami kemas rumah bagi bersih dan cantik. Tapi bila saya balik sini minggu lepas, sebabkan saya orang pertama balik sini, saya tengok keadaan rumah dah bersepah. Bersepah tak macam yang kami tinggalkan sebelum balik. Rumah bau busuk sangat, macam bau bangkai yang berulat, macam sampah yang dah berminggu-minggu tak buang. Kawan saya simpan motor dalam rumah sebab dia tak bawa balik motor. Saya tak tahu macam mana boleh ada pisau dalam raga motor dia. Lepas tu, paip air tandas bilik bawah terbuka. Air melimpah dalam tandas tu. Padahal saya orang terakhir guna tandas tu. Itu pun saya cuma salin baju sebelum balik rumah keluarga dan lantai pun dah kering. Siapa yang buka paip tu? Sedangkan saya orang yang terakhir. Saya pernah nampak ada benda tengah selongkar tong sampah sambil berkeliaran dekat dapur. Bila saya nak pergi tengok, benda tu macam perasan saya. Dia lari duduk atas rak pinggan mangkuk. Jatuh satu cawan plastik. Saya dah rasa tak sedap hati. Tak jadi pergi dapur. Saya buka lampu ruang tamu dan tidur dalam cahaya. Saya ada cerita dekat kawan-kawan saya, tapi ada yang saya simpan sendiri sebab ada kisah yang seram sangat. Lepas saya cerita, mulalah seorang demi seorang buka cerita. Jadi setiap kali mereka nampak atau rasa tak sedap hati, mereka cerita dekat saya. Banyak lagi benda yang pelik jadi. Dengan bunyi guli, rasa macam orang lalu belakang kita, cawan tiba-tiba jatuh, suis lampu atau kipas tiba-tiba tertutup, dan tudung saji yang kukuh atas meja tiba-tiba jatuh. Info yang saya dapat daripada orang sini, dulu kawasan perumahan kami ni hutan belantara. Mereka kata dulu orang banyak buang benda dekat sini. Ada yang kata selalu ada pocong kawasan sini. Mereka sendiri takut nak datang kawasan ni sebab seramnya lain macam. Tapi kami berani sangat sewa kawasan ni.
ada sebuah kisah seram yang ingin saya ceritakan kepada anda. Kisah ini berlaku kepada sahabat baik saya ketika dia ingin pulang ke rumah sebaik selesai menjalankan tugasnya. Cerita ini bukan bertujuan memburukkan mana-mana pihak, tetapi lebih kepada memberi peringatan supaya tidak berlaku ke atas orang lain. Sebelum tu, saya hendak beritahu yang mana setiap lokasi dalam cerita ini terpaksa dirahsiakan demi menjaga sensitiviti pihak tertentu. Begini ceritanya. Rizwan berlari-lari anak sambil menoleh jam di tangan. Dia berharap agar ada lagi tren terakhir untuk dia pulang ke rumah. Jika tidak, terpaksalah dia menaiki teksi yang harganya pasti berlipat kali ganda, lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ni. Sebaik sampai di stesen transit aliran ringan LRT di pusat bandaraya, dia menarik nafas lega bila lihat pagar masih terbuka. Maknanya perkhidmatan LRT masih beroperasi. Terus dia membeli tiket di kaunter dan bergegas menaiki anak tangga menuju ke platform. Dengan nafas tercungap kepenatan, sempat lagi dia menoleh keliling. Dilihatnya ada beberapa orang berada di situ. Semuanya berpakaian segak. Mungkin mereka juga baru pulang dari kerja sepertinya. Sekali lagi matanya menoleh ke arah jam di situ. Sudah hampir 12:30 malam. Fikirnya mungkin tren yang dinaikinya nanti adalah tren terakhir di laluan tersebut. Hampir 10 minit menunggu. Akhirnya tren yang dinantikan sampai. Sebaik sahaja pintu terbuka, dia melangkah ke dalam gerabak dengan berhati-hati sebelum mengambil tempat duduk. Tren mula bergerak meninggalkan stesen. Bunyi enjin jentera memecah kesunyian. Dia memandang sekeliling. Beberapa gerabak di hadapan dan belakangnya kosong. Begitulah lazimnya jika sudah lewat malam. Dia sudah arif benar dengan keadaan itu. Ketika tren berhenti di stesen berikutnya, kelihatan seorang wanita melangkah masuk di gerabak kosong hadapannya. Walaupun raut wajahnya tidak begitu jelas, namun dia masih dapat melihat sosok tersebut duduk di kerusi yang terletak di tepi pintu. Wanita yang berambut hitam separas bahu itu memakai blus panjang merah serta membawa beg kertas. Mungkin dia juga baru pulang dari kerja sepertinya. Ketika matanya asyik memandang wanita tersebut, tiba-tiba dia tergamam. Tanpa disangka, wanita itu memalingkan muka seraya memandang ke arahnya. Untuk menutup rasa malu, terus dia lemparkan senyuman, namun tidak berbalas. Wanita itu lantas memalingkan mukanya ke arah lain. Terasa malu juga bila diperlakukan begitu. Hujan rintik-rintik. Rizwan berdoa agar disempat sampai ke rumah. Risau pula dia kalau hujan lebat nanti. Tidak pasal-pasal dia terpaksa jadi penunggu di stesen sehingga hujan reda. Tren sudah melewati beberapa stesen dan sekali lagi dia mengalihkan pandangan ke arah wanita itu. Namun tempat duduknya kosong. Fikirnya mungkin dia sudah turun di hentian tadi. Lantas dia tunduk sambil membetulkan ikatan tali di kasutnya dan sebaik saja mengangkat kepala, dia terkejut. Wanita yang dilihatnya hilang itu kini berada di kerusi tempat duduknya sebelum ini. Pelik, tak mungkin dia tersalah pandang. Beberapa kali dia gosok mata untuk mendapatkan kepastian. Dia pandang sekali lagi dan ketika itulah tubuhnya tiba-tiba menggeletar. Wanita tersebut kini sudah bertukar menjadi sosok yang menakutkan. Benar, apa yang dilihatnya itu bukanlah imajinasi ataupun mimpi. Wanita itu tidak ada kepala. Hanya Tuhan sahaja tahu rasa takutnya ketika itu. Bukan sekadar tubuh menggeletar, namun jantungnya juga berdegup laju seakan ingin keluar dari tubuh. Rasa takutnya sudah tidak boleh dibendung lagi. Dia tergamam, tidak tahu apa harus dilakukan. Walaupun cuba untuk tidak memandang lagi ke arah wanita tersebut, namun apa yang dilihatnya tadi sudah cukup membuatkan dia terbayang-bayang. Masih jelas gambaran sosok wanita itu yang duduk bersandar tanpa kepala. Dia cuba mengawal rasa takut dan berdoa agar tren itu cepat sampai. Dalam hati, dia tak putus-putus berdoa agar sosok yang menakutkan itu tidak datang menghampiri atau mengganggunya. Dengan sedikit keberanian, dia menoleh sekali lagi ke arah wanita itu. Sekali lagi, dia tergamam. Wanita itu sudah tidak ada di tempat duduk asalnya, namun kali ini dia berada di kerusi yang bertentangan dengannya. Nampak jelas wanita berpakaian serba merah itu duduk bersandar tanpa kepala. Dia duduk dalam posisi tegak dengan kedua belah tangannya diletakkan di atas peha. Rasa nak tercabut nyawa Rizwan ketika itu. Masa perjalanan untuk sampai ke destinasi, ketika itu dia rasakan cukup lama. Mulut Rizwan terkumat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Dia sendiri tidak pasti apa yang dibacanya ketika itu betul ataupun salah. Hampir 10 minit bergelumang dengan perasaan takut. Akhirnya tren itu sampai di hentian terakhir. Bergegas dia keluar. Walaupun ketika itu pintu
pintu tren tersebut masih belum terbuka sepenuhnya. Ketika berjalan keluar dari platform, dia perasan seorang pengawal yang kebetulan berada di situ nampak seakan terjenguk-jenguk ke arah tren yang sedang berhenti itu. Rizwan perasan raut wajahnya nampak gelisah, seakan ada sesuatu baru dilihatnya. Cepat-cepat, saya nak tutup pagar ni. Ini last tren dah, katanya sambil tutup palang besi di hadapannya. Dalam hati dia pasti ada sesuatu yang tidak kena ketika itu. Dia juga percaya pengawal itu ada melihat sesuatu. Ingin saja rasanya dia bertanya, namun perasaan takut membuatkan lidahnya keluh. Lagipun dia tidak mahu dengar jika ada cerita lain yang tidak diketahuinya. Cukuplah dengan apa yang dialaminya malam itu, kerana esok lusa dia pasti akan menaiki lagi pengangkutan awam tersebut. Mungkin pada waktu yang sama, namun tidak pasti hari apa. Entah esok, lusa ataupun tulan, dia tidak mahu memikirkannya. Baiklah, itu dia cerita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap anda terhibur dengan konsep baru ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.